Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aniz bin Muhammad Zambi. Nombor metrik 256673. Saya dari Kumpulan 1 akan membentangkan tentang kajian kes mengenai gangguan bipolar. Serba sedikit tentang gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan penyakit mental yang melibatkan perubahan mood secara melampau sehingga menjejaskan aktiviti seharian. Ciri-cirinya termasuklah perubahan mood secara tiba-tiba, dari kegembiraan yang berlebihan, juga dikenali sebagai mania kepada episod kemurungan. Gangguan bipolar juga merujuk kepada tindakan luar normal seseorang manusia itu atas beberapa faktor. Keduanya ialah gangguan bipolar juga menyebabkan seseorang itu mengalami kemurungan yang melampau dan berlaku perubahan mood yang kerap. Kami telah menemu bual seorang waris, iaitu Puan Asnita binti Muhammad, yang merupakan ibu kepada adik Idham yang mengalami bipolar disorder sejak dari kecil lagi. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Farhanini binti Mahmudi, metrik nombor 259545. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang pesakit bipolar disorder ini. Nama adik ini ialah Muhammad Idham bin Azman, berumur 14 tahun dan tinggal di Seri Terengganu, Selangor. Beliau telah bersekolah di Taman Desa Minim, tetapi sudah 2 tahun beliau tidak dapat pergi ke sekolah kerana mengidap penyakit bipolar ini. Okey, beliau telah pada umur 9 tahun beliau telah mengidap penyakit ADHD, iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan pada tahun lepas ketika adik ini berumur 13 tahun beliau telah disahkan mengidap penyakit bipolar disorder. Jadi selepas beliau telah mengidap penyakit bipolar disorder ini, beliau tidak dapat hadir ke sekolah kerana benda itu mengganggu pemikiran serta aktiviti seharian adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Asyikin Medun Khalid, metrik nombor 255805, dan saya akan terangkan bahagian seterusnya, iaitu punca berlakunya bipolar disorder. Menurut Puan Asnita, Muhammad Idham telah disahkan menghidap penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD ketika beliau berumur 9 tahun. Tetapi beliau masih menjalani kehidupan seharian yang normal, di mana beliau masih ke sekolah dan berinteraksi dengan orang lain sehinggalah beliau berusia 12 tahun. Dan ketika berusia 13 tahun, simptom-simptom bipolar mood disorder mula muncul, di mana Muhammad Idham sering berhalusinasi, mengalami kemurungan yang teruk dan pembelajaran beliau semakin terganggu. Muhammad Idham pernah dimarahi kerana keputusan peperiksaan beliau yang semakin merosot, dan beliau telah mengambil tindakan untuk mencederakan diri sendiri apabila dimarahi. Puan Asnita yang sedar akan perubahan yang berlaku pada diri Muhammad Idham telah membawa Muhammad Idham kepada pihak pakar, dan pihak pakar telah mengesahkan bahawa penyakit ADHD yang dihidap sebelum ini telah berubah menjadi bipolar mood disorder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Aisyah binti Azlani, nombor metrik 255663, akan menerangkan bahagian reaksi pesakit, iaitu adik Muhammad Idham ketika beliau disahkan menghadapi bipolar disorder. Apabila doktor mengesahkan adik Idham menghidapi penyakit bipolar disorder, adik Idham mengalami kemurungan yang teruk dan berasa sangat terganggu dengan penyakitnya itu. Adik Idham mengalami tempoh kemurungan yang sangat lama, iaitu selama setahun. Menurut ibunya, iaitu Puan Asnita, beliau berkata, pada usia Idham 12 tahun, Idham merupakan seorang kanak-kanak yang sering berasa gembira seperti kanak-kanak normal yang lain. Beliau juga berkata lagi, Idham melalui proses membesar yang sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Dalam pada itu juga, semasa di sekolah, adik Idham dapat belajar dengan baik, dan Idham juga telah memperoleh keputusan UPSR yang sangat baik pada usianya 12 tahun.
Setelah memasuki tingkatan 1, adik Idham telah hilang fokus dan minat terhadap perkara yang beliau minati sebelum ini. Pembelajarannya juga semakin merosot kerana beliau tidak dapat fokus semasa di dalam kelas. Adik Idham juga tidak memaklumkan kepada ibunya bahawa beliau tidak dapat fokus semasa di dalam kelas. Puan Asnita juga ada memberitahu kami apabila beliau mendapati keputusan peperiksaan bagi subjek matematik adik Idham sangat teruk, beliau ada memarahi Idham. Selepas dimarahi, adik Idham telah melakukan kecederaan terhadap dirinya sendiri. Adik Idham telah melakukan cubaan untuk memotong tangannya sendiri. Selain itu, reaksi lain yang telah ditunjukkan oleh adik Idham adalah adik Idham akan mengasingkan dirinya dengan orang lain termasuk ahli keluarganya sendiri. Adik Idham akan duduk di dalam biliknya sendiri. Apabila adik Idham menginginkan sesuatu atau ingin menceritakan sesuatu perkara, beliau hanya banyak berinteraksi bersama ibunya sendiri, iaitu Puan Asnita sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Puan Azura dan kawan-kawan. Nama saya Nur Izzati binti Kamaruzaman, nombor matrik 256607. Saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk mengatasi penyakit bipolar disorder dari segi individu dan ibu bapa. Pertama, dari segi individu, Idham perlu mengamalkan rutin pemakanan dan jadual tidur yang teratur. Gaya hidup yang teratur dalam kehidupan seharian Idham adalah penting kerana ianya boleh memberikan impak yang positif dan juga negatif kepada kesihatan mental beliau. Idham juga hendaklah makan makanan yang mengandungi nutrisi yang tinggi dan mengurangkan kadar pengambilan gula. Beliau juga perlu mendapatkan tidur yang mencukupi dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seterusnya, dari segi ibu bapa pula, mereka perlu belajar untuk memahami akan perubahan mood yang dihadapi oleh Idham. Mereka perlu tabah dan sentiasa bersabar dengan perubahan tingkah lakunya. Ibu bapa Idham juga perlu mengatasi penyakit bipolar disorder yang dihadapi olehnya dengan memberikan kepada beliau ubat-ubatan dan juga memastikan Idham menghadiri setiap sesi temujanji rawatan terapinya di hospital. Mereka juga perlu sentiasa memastikan Idham tenang dan sentiasa memberikannya ubat untuk dimakan mengikut kesesuaian waktu yang telah ditetapkan oleh doktor. Selain itu, mereka juga perlu memberikan kasih sayang, perhatian dan sokongan yang sepenuhnya kepada Idham. Perkara ini akan menjadikan Idham berasa lebih disayangi dan beliau juga akan menjadi lebih selesa dengan keadaan sekelilingnya. Jika ibu bapa Idham mengabaikan penyakit bipolar disorder yang dihadapi olehnya, beliau akan menjadi lebih teruk dan sukar untuk dikawal. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Umaira, nombor matrik 256537. Saya akan menerangkan tentang rawatan yang diterima oleh adik Idham. Rawatan ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan episod mania dan mengurangkan gejala penyakit bipolar disorder yang dihidapi oleh adik Idham. Adik Idham juga ada mengambil ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor dan menjalani sesi terapi yang ditentukan oleh pihak hospital. Rawatan-rawatan yang diambil oleh adik Idham adalah seperti mengambil ubat-ubatan, sesi kaunseling dan terapi. Setiap 2 minggu, doktor juga ada memantau perkembangan kesihatan adik Idham. Perkara ini juga bergantung kepada kestabilan mood adik Idham. Jika adik Idham tidak tahan dengan penyakitnya, dia akan meminta ibunya untuk menyegerakan sesi temujanji yang seterusnya. Antara ubat-ubatan yang diambil oleh adik Idham adalah ubat penstabil mood dan ubat tidur. Ubat penstabil mood adalah seperti lithium.
Adik Idham juga ada menjalani 3 jenis terapi. Terapi yang pertama adalah terapi elektrokonvulsif. Terapi ini adalah satu proses terapi yang menggunakan kuasa elektrik bagi merawat individu yang mengalami kecelakaan mood atau bipolar yang serius. Terapi ini juga dikenali sebagai terapi kejutan di mana kuasa elektrik digunakan dengan kadar 70 volt hingga 130 volt secara singkat dialihkan kepada kepala pesakit. Terapi yang kedua adalah rawatan psikoterapi. Ialah proses di mana individu memberi bantuan kepada individu lain dengan berinteraksi yang diasaskan oleh teori psikologi. Rawatan ini tidak menggunakan kaedah rawatan seperti pemberian ubat atau pil. Yang terakhir adalah rawatan kemoterapi. Satu bentuk rawatan yang menggunakan ubatan kimia seperti dadah anti kemurungan sebagai langkah bagi memperbaiki mood pesakit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amira Fahana binti Muhammad Fazil dengan nombor matrik 259350. Okey, hari ini saya akan menceritakan kesan yang dihadapi oleh adik Muhammad Idham yang menghidap penyakit bipolar mood disorder. Okey, antara kesan yang dihadapi oleh adik Muhammad Idham ini adalah beliau suka menghentukkan dan memukul ke dinding sehingga berdarah dan menyebabkan ibunya terpaksa menghalang. Selagi ibunya tidak menghalang, dia akan menghentuk dan menumbuk dinding, menunjukkan dia memberontak untuk sesuatu yang ibunya juga tidak faham. Dan ini membuatkan ibunya terpaksa membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey, selain pada itu, mood adik Muhammad Idham ini juga berubah-ubah. Kadang-kala dia akan cepat mengamuk, kadang-kala dia akan menjadi sedih dan kebanyakan dia mengalami kemurungan dan akan berdiam diri dalam bilik sehingga berhari-hari. Okey, adik Idham ini suka bersendirian di dalam bilik dan dia tidak dapat tidur dengan baik berhari-hari menyebabkan beliau berhalusinasi dengan mendengar bisikan-bisikan dan penampakan makhluk gaib yang kita sendiri tidak nampak. Okey, selain pada itu, adik Idham ini dia tidak boleh orang bercakap tentangnya seperti dia seorang yang gila, dia seorang yang tidak siuman, dan ini menyebabkan beliau cepat mengamuk dan ibunya cakap sudah berkali-kali dia cuba untuk membunuh diri dengan memotong tangannya. Dan ini menyebabkan ibunya terpaksa membawanya ke hospital dan hospital telah memberi cuti selama 2 tahun untuk tempoh rawatan adik Muhammad Idham ini. Okey, sepanjang adik Muhammad Idham ini masuk hospital, hospital telah memberi ubat kepada adik Muhammad Idham ini dan salah satu ubat-ubatnya adalah ubat tidur, ubat halusinasi, ubat penenang, dan kesan pada ubat-ubat ini menyebabkan meningkat berat badan adik Muhammad Idham daripada 57 kg sehingga 95 kg. Dan daripada kesan peningkatan berat badan ini, adik Muhammad Idham juga menjadi sangat tertekan dengan perubahannya dan beliau menjadi murung dan tidak mahu bercakap dengan sesiapa pun. Okey, sepanjang tempoh rawatan, adik Idham ini tidak pergi ke sekolah dan doktor telah beri cuti sepanjang 2 tahun dan ibunya lah yang menjaganya selama 24 jam, yang tengok keadaannya sama ada okey ataupun tak okey. Dan adik Muhammad Idham ni juga masih lagi memakan ubat dan di bawah kawalan pemeriksaan daripada hospital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Okey, saya akan membentangkan part yang seterusnya, iaitu pandangan masyarakat terhadap pesakit bipolar disorder. So, kebanyakan masyarakat menganggap individu yang mempunyai sakit mental itu adalah orang yang gila. Terdapat juga ahli keluarga terdekat Muhammad Idham yang tergolong dalam kalangan masyarakat itu. Masyarakat ini memandang serum tanpa meneliti lebih lanjut tentang apa yang dihidapi oleh Idham. Sedangkan Idham bukan seorang yang gila.
Oleh itu, persepsi negatif masyarakat menyebabkan pesakit mental menderita dalam senyap, sering diketepikan masyarakat dan tiada harapan walaupun mendapat sokongan melalui pemulihan. Seterusnya ialah rakan-rakan beliau juga sering bercakap buruk tentang dirinya yang menyebabkan beliau berasa sangat terganggu dan emosi beliau juga tidak stabil pada ketika itu. Berdasarkan temu bual dengan Puan Asnita, beliau mengatakan anaknya di mana kawan-kawan Idham bercakap buruk tentang penyakit yang beliau hadapi. Beliau mengatakan anaknya sering bertindak ganas dan memukul kawannya. Sejak dari itu, Puan Asnita tidak menghantar Idham ke sekolah kerana bimbang kesihatan emosinya yang tidak stabil. Mood Idham tidak menentu dan merasakan seperti masyarakat tidak menyukakannya. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlulah membuka minda kita berkenaan dengan penyakit bipolar ini agar pesakit mahupun keluarga tidak merasa terbeban dengan masalah yang dihadapi oleh ahli keluarga mereka yang tiada penghujung. Jadinya kita ni haruslah memberi sokongan, haruslah sentiasa memberi kata-kata yang positif terhadap pesakit ini supaya mereka lebih bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Saya akan menerangkan tentang nasihat dan saranan Puan Asnita kepada orang lain yang mengalami bipolar disorder maupun kepada orang lain yang tidak mengalami masalah ini. Nama saya Amni Sarah binti Ludin, nombor matrik 255776. Pertama sekali, nasihat Puan Asnita kepada masyarakat luar yang tidak mengalami masalah bipolar disorder. Mereka perlulah cuba untuk memahami tentang penyakit ini. Seperti apakah yang dimaksudkan dengan bipolar disorder, apakah simptom-simptomnya, serta punca-punca berlakunya masalah ini. Pandangan negatif masyarakat terhadap penyakit kecelaruan mental haruslah diubah. Jangan bila mendengar tentang penyakit berkaitan mental sahaja, pesakit terus dikatakan dan dicop gila. Bagi individu yang menghadapi masalah yang sama iaitu bipolar disorder atau individu yang mengalami masalah kecelaruan mental, Puan Asnita menasihati mereka supaya tidak malu untuk berjumpa dengan pakar. Mereka perlu berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan pertolongan. Dengan pertolongan pakar dan makan ubat-ubatan yang diberikan, pesakit bipolar disorder masih mampu untuk mempunyai kerjaya dan belajar seperti biasa. Seterusnya, pesakit juga perlu untuk menghadiri setiap sesi kaunseling dan sesi terapi yang telah ditetapkan. Sesi kaunseling bertujuan untuk meningkatkan kesihatan emosi bagi mereka yang mengalami masalah ini. Sesi terapi pula membantu pesakit dalam memahami dirinya serta penyakit di samping mencari kaedah yang terbaik dalam menangani dan menghadapi tekanan dan juga masalah. Dan akhir sekali, Puan Asnita juga menekankan supaya pesakit tidak sesekali ponteng dari makan ubat yang telah dideskripsikan oleh doktor. Ubat-ubatan penting dalam mengawal tingkah laku dan juga kognitif pesakit. Saya Nurul Zatin Ashikin binti Suhaimi, nombor matrik 256049. Akhir sekali saya akan berkongsi tentang refleksi atau perkara yang telah kami pelajari melalui kajian kes ini. Yang pertama ialah kami mempelajari bahawa penyakit bipolar disorder ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, iaitu kanak-kanak, remaja, orang dewasa ataupun orang tua. Dan yang kedua, kami mendapati bahawa sokongan daripada ibu bapa teramatlah penting untuk pesakit bipolar disorder ini, terutama pesakit kanak-kanak seperti adik Idham ini, di mana ibu bapanya selalu memberi sokongan kepadanya, sokongan yang positif kepada dia supaya dia dapat melawan penyakitnya. Dan yang ketiga adalah kami mendapati bahawa orang luar tidak seharusnya menghukum atau melabel pesakit bipolar disorder sebagai orang gila kerana orang luar tidak mengetahui kisah perik yang dihadapi oleh pesakit bipolar disorder dan juga keluarga. Oleh itu, orang luar seharusnya tidak menambahkan lagi beban mereka dengan memberikan pandangan-pandangan negatif.
Jadi kita haruslah cuba untuk meletakkan diri kita di tempat mereka. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.